warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Muazzin, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang berada di dalam masjid ini dan juga yang berada di dalam ruang Zoom, yang mana kita kuliah ni ada Zoom, ada ruang Zoom yang disediakan oleh Global Ihsan dan juga yang mengikuti di Facebook. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bersama dalam kuliah. Kita membaca dan mengambil faedah daripada buku yang saya susun, iaitu Metodologi Memahami Hadis. Kita insya-Allah nak sambung pada muka surat yang ke-8. Kita masih lagi dalam bab yang besar, iaitu memahami hadis berdasarkan kepada konteks Al-Quran. Kita telah selesai kepada poin yang ketiga dan juga kita dah bincang faedah yang pertama, iaitu mengetahui makna yang ganjil ataupun makna bagi lafaz yang ganjil di dalam hadis. Kita rujuk kepada Al-Quran. Faedah yang kedua iaitu membezakan antara hakikat lughawiyah dan hakikat syar'iyah melalui Al-Quran. Dalam bahasa Arab, siapa-siapa yang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Saya dah hurai dalam kuliah yang lepas, iaitu hadis, kuliah pertama kita. Saya dah hurai makna dari sudut bahasa dan makna dari sudut istilah. Kan? Jadi bila mana-mana perkataan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan di dalam As-Sunnah, kita boleh faham sebahagian daripada lafaz itu dengan makna bahasa Arab dan sebahagiannya boleh difahami dengan makna istilah. Contoh, salat. Orang Arab sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah guna dah perkataan salat tu. Dia orang dah sebut dah perkataan salat. Tapi salat yang mereka faham bukan seperti mana salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Kerana salat bagi mereka doa. Apa saja jenis doa, salatlah bagi mereka. Itu perkataan bahasa lah. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi menunjukkan tata cara salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersalat. Maka Nabi tunjuk salat ni ada syaratnya, perlu berwudu, perlu tutup aurat, perlu menghadap kiblat. Kemudian salat ini ada rukunnya. Kan? Perlu orang kata apa? Angkat takbir, perlu membaca Fatihah, perlu rukuk dan perlu sujud. Jadi makna istilah dalam Islam, makna istilah bagi salat lebih spesifik daripada hanya sekadar makna doa yang difahami oleh orang Arab sebelum kedatangan syariat Islam. Bila kita tengok di dalam hadis, ada beberapa perkataan yang kita boleh faham dengan makna istilah dan kita boleh faham dengan makna bahasa. Jadi nak faham yang mana satu? Antara kaedahnya kita kena rujuk Al-Quran, baru kita boleh faham. Antaralah, bukan semestinya, tapi antara kaedahnya ulama-ulama hadis ni akan tengok makna dari sudut Al-Quran dulu. Al-Quran maknakan apa perkataan itu? Kita akan tengok lafaz-lafaz yang terdapat dalam mana-mana nas
sama ada Al-Quran ataupun hadis, perlulah difahami terlebih dahulu berdasarkan makna hakikat syar'iyah, kerana lafaz yang ada dalam nas kebiasaannya digunakan berdasarkan uruf syarak. Ni asal. Mana-mana perkataan yang disebutkan dalam Quran, mana-mana perkataan yang disebutkan dalam sunnah, kita kena faham dengan makna istilah dulu. Kerana itu yang asal. Bila Nabi SAW sebut salat, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran salat, kita kena faham salat dengan makna syariat, makna istilah dulu, kecuali jika ada petunjuk sebaliknya. Okey? Kaedah inilah yang digunakan dalam ilmu usul fiqh. Ibn Taymiyah menjelaskan, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna al-alfaz al-mawjudah fil Qur'an wal hadith idza urifa tafsiruha wa ma urida biha min jihati Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhtaj atau lam yahtaj fi dhalika ila al-istidlal bi aqwali ahli al-lughah wala ghairihim. Ibn Taymiyah dia jelaskan satu hakikat. Dia kata, di antara perkara yang kita perlu tahu, di antara perkara yang perlu diketahui, sesungguhnya lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis, idza urifa tafsiruha, apabila lafaz tersebut tafsirnya diketahui, min jihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sisi Nabi jelaskan tafsirannya, maksudnya makna istilah lah. Nabi sendiri terjelaskan makna dalam Quran ni. Nabi kata apa maksudnya? Allah Ta'ala mengharamkan riba, Nabi tafsirkan riba. Bila Allah Ta'ala wajibkan salat, Nabi tafsirkan salat makna apa? Allah Ta'ala tak wajibkan zakat, Nabi tafsirkan zakat. Bila Nabi menjelaskan, dan kita tak perlu lagi untuk menggunakan lafaz ataupun kalam-kalam ahli bahasa, tak perlu lagi dah, kerana Nabi SAW itu telah pun menjelaskan kepada kita. Itu kata Ibn Taymiyah lah, ya. Baik. Oleh itu, apabila terdapat perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW mengandungi makna bahasa dan syar'i, maka pada ketika itu wajar didahulukan makna syar'i. Namun ada kalanya, ini pengecualian lah, namun ada kalanya sesebuah perkataan di dalam nas boleh juga bermaksud bermaksud makna pada bahasa bukan makna syar'i. Maka amat penting untuk seseorang membezakan antara makna bahasa dan makna syar'i dalam sesebuah nas. Antara kaedah untuk kenal pasti benda ni, kita perlu merujuk kepada Al-Quran. Antara kaedah lah. Contoh, hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalis, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa a'jabuhum ilai, faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan, fawallahi inni la arahu mu'mina, faqala aw muslima, fasakattu qalila, thumma ghalabani ma a'lamu minhu, fa'udtu limaqalati, faqultu ma laka an fulan, fawallahi inni la arahu mu'mina, faqala aw muslima, thumma ghalabani ma a'lamu minhu, fa'udtu limaqalati, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala ya Sa'ad inni la u'ti ar-rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ay yakubbahu Allahu fin nar. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, hadis sahih. Maksudnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan pun biasa dengar lah nama dia, yang mana dia ni ada keistimewaan, doa dia mustajab. Allahumma stajib li Sa'ad. Dalam hadis Nabi kata, ya Allah, mustajabkan doa Sa'ad. Dan betul-betul mustajab doa Sa'ad ni. Dia ada doa pada dia ada doa pada satu orang yang tuduh dia dengan 3 tuduhan. Dia doa, Allah Ta'ala bagi ke orang ni 3 bencana, 3-3 Allah Ta'ala makbulkan bila orang tu fitnah dia.
Sebab tu fitnah ni bahaya. Kalau orang kena fitnah, dia doa, Allah Ta'ala akan kabul cepat atau lambat saat dia doa kena pada orang yang fitnah dia. Baik, kisah ni ada dalam Sahih Bukhari. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari ada saat difitnah pada zaman pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Dan saat ni istimewa dia salah seorang daripada orang yang dijamin syurga. Salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dialah orang yang pertama yang melepaskan panah fi sabilillah. Orang yang pertama yang melepaskan anak panah dalam jihad. Inilah Sa'ad. Dan panahan Sa'ad ni tepat. Sebab ada juga riwayat Nabi SAW doa kepada Sa'ad, Allahumma saddid li Sa'ad ramyatahu. Ya Allah, tepatkanlah sasaran bagi panahan Sa'ad. Sebab naik kuda ni susah sebenarnya. Dia kan bergoyang kan. Kuda ni dia beralun bila naik. Jadi bila nak panah tu dia kena pandai. Jadi saat dia pandai, dia lepaskan anak panah tepat ke sasaran. Tapi orang yang dijamin syurga ni pun kena fitnah. Orang yang dijamin syurga macam ni pun kena. Orang macam kita tuan-tuan, kalau kena apatah lagi lah kan. Saya pun pernah kena kan? Tapi kita doa lah. Kalau boleh doa supaya Allah Ta'ala bagi hidayah, tu lebih bagus lah. Tapi kalau dah memang nampak jahat sangat, ya Allah tunjuklah kekuasaanmu pada mereka ni, boleh. Ya Allah turunkan bencana pada orang yang buat fitnah ni, boleh. Sebab Sa'ad pernah buat. Walaupun afdalnya doalah hidayah. Sebab Nabi SAW pun doa supaya orang-orang di Taif tu dapat petunjuk. Tapi kalau dah selalu sangat jahat sangat kan, manusia ni kadang-kadang melampau kejahatannya, nak doa supaya Allah Ta'ala turunkan bencana tu boleh, supaya menjadi pengajaran pada orang lain. Boleh. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ketahuilah, takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, kerana doa antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Maksudnya doa orang yang dizalimi ni, kalau dia doa supaya Allah Ta'ala turun bencana pada orang yang zalim kat dia, boleh lah. Sebab tu Nabi suruh takut. Sebab tu Nabi suruh berhati-hati, berwaspada. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau boleh fitnah-fitnah orang ni jangan. Jahat macam mana pun orang tu, ataupun kita kata tak puas hati lah, bukan jahat, tak puas hati macam mana pun kita dengan orang tu, bab fitnah ni jangan. Bab fitnah ni jangan, bahaya kan. Kita nak lawan, bertarung idea, bertarung betul-betul. Jangan sampai buat fitnah pada orang. Niatan tu diri saya jugalah. Baik. Sa'ad kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tarahtan. Kata Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika ada berikan harta, pemberian kepada satu kumpulan manusia. Wa Sa'dun jalis, dalam keadaan pada masa tu Sa'ad sedang duduk. Sa'ad duduk tengok. Nabi bagi siapa ni? Dikatakan Nabi bagi pada orang yang Nabi nak jinakkan jiwanya supaya kukuh untuk terima, untuk terus berada dalam agama, terus berada dalam Islam. Ya, baik. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tinggalkan satu orang lelaki. Nabi tak bagi kat dia. Nabi duk bagi orang ni, Nabi duk bagi orang ni, orang ni, orang ni. Yang tu Nabi tak bagi. Sa'ad kata huwa a'jabuhum ilaihi. Kan? Sedangkan lelaki tu lebih aku suka. Paling aku suka dalam ramai-ramai itu dia, tapi Nabi tak bagi kat dia. Faqultu ya Rasulullah, malaka an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'mina. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa jadi di antara kamu? Kenapa kamu tak bagi fulan tu? Kenapa kamu tak bagi lelaki tu?
Fa wallahi, demi Allah, inni la arahu mu'mina, sesungguhnya aku memandang dia sebagai orang mukmin. Bagilah dia orang beriman. Faqala au muslima, ataupun dia muslim, Nabi kata. Fasakattu qalila. Saat kata bila Nabi sebut macam tu, aku pun diam kejap lah. Diam. Summa ghalabani ma a'lamu minhu. Tapi pengetahuan aku terhadap lelaki ni telah menguasai diri aku, sehingga aku tak boleh diam lagi. Fa'udtu li maqalati, aku ulang perkataan tu balik. Nak bagi tahunya, para sahabat Nabi ni dia usaha nak faham. Dia usaha nak faham, kenapa tak bagi? Kenapa Nabi tak bagi yang ni? Kan? Dia pun kata, faqultu malaka an fulan, dia kata, ya Rasulullah, kenapa tak bagi kepada lelaki ni? Fa wallahi inni la arahu mu'mina, demi Allah aku melihat dia sebagai orang mukmin. Nabi SAW kata, faqala au muslima, ataupun muslim. Nabi jawab, summa ghalabani ma a'lamu minhu, sekali lagi aku tak tahan, aku tanya lagi. Fa'udtu li maqalati wa 'ada Rasulullah SAW. Nabi pun ulang perkataan yang sama. Dia tanya soalan yang ketiga tu, soalan yang sama. Ya Rasulullah, kenapa tak bagi kat dia ni? Demi Allah aku melihat dia ni orang mukmin. Nabi kata, atau muslim. Kemudian Nabi SAW kata, dah Nabi sebut 3 kali tu, Nabi kata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la u'tir rajul, sesungguhnya aku berkemungkinan memberikan seorang lelaki dengan satu pemberian, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sedangkan orang lain lebih aku suka berbanding yang aku beri ni. Katalah depan Nabi ada 2 orang, Nabi bagi kat seorang ni, Nabi tak bagi yang ni, sedangkan yang ni Nabi lebih sayang daripada yang ni. Atau khasyata ayyakubahullahu finnar, kerana aku bimbang Allah Ta'ala akan campakkan dia, sembamkan dia dalam neraka. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi SAW kata, aku mungkin suka kat orang ni, tapi aku bagi kat orang ni sebab dia ni kalau aku tak bagi, takut dia tak terima Islam dah, ataupun takut dia murtad lepas tu. Golongan mu'allaf, golongan yang jiwanya tu dijinakkan. Akan ada satu kisah balik daripada peperangan Hunain. Nabi SAW memberikan harta rampasan perang kepada orang yang baru masuk Islam. Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hasan, sehingga orang-orang Ansar tak puas hati sikit. Dia ada rasa macam sedih-sedih sikit lah. Sehingga Nabi SAW panggil Sa'ad bin Ubadah. Ya Sa'ad, Nabi kata, ni apa ni? Aku dengar cerita orang Ansar tak puas hati ni. Sa'ad kata, betul lah ya Rasulullah. Kamu kata apa wahai Sa'ad? Ma ana illa nafarun min qaumi ya Rasulullah. Aku ni tak lain tak bukan satu orang daripada kaum aku. Maksud Sa'ad pun ada sikit rasa, kenapa Nabi tak bagi kat kami? Maka Nabi kata pada Sa'ad, kumpulkan orang-orang Ansar. Maksud Nabi SAW pun, Sa'ad pun dia kumpulkan dengan arahan Nabi. Maka Nabi pun masuk. Nabi SAW pun bagi satu ucapan. Ni ada dalam kitab sirah, tuan-tuan boleh tengok. Nabi kata, ya ma'syaral ansar, ma wajdatun ma qalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha antum alayya min ajli lu'aatin ta'allaftu biha atau ta'allafu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Nabi kata, wahai orang Ansar, ni ada cakap-cakap telah sampai kepadaku tentang kemarahan kamu, yang kamu marah terhadapku.
disebabkan oleh kerana beberapa pemberian yang aku gunakan untuk aku jinakkan beberapa kaum supaya mereka ini masuk Islam, dan aku tinggalkan kamu kepada Islam kamu. Sebab Nabi SAW ni kenal orang Ansar. Dan orang Ansar ni berjuang dengan Nabi SAW dengan ikhlas. Nabi kenal dah. Kalau Nabi tak bagi pun Nabi tahu mereka ni tak akan kembali kepada agama asal mereka. Memang mereka ni akan kekal Islam. Maka sebab tu Nabi tak bagi kat orang Ansar, Nabi bagi kat orang lain. Maka Nabi SAW kata, "Lau qultum la sadaqtum wa la suddiqtum." Wahai orang Ansar, kalau kamu sebut perkataan ni, kamu akan cakap betul. Orang juga akan kata kamu cakap betul. Apa dia? Laqad ji'tumuna matrudan fa'awainak wa makhzulan fanasarnak wa a'ilan fawasainak wa mukadzaban fasaddaqnak. Kalau kamu sebut benda ni, Nabi kata, apa yang kamu boleh sebut? Ya Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan kau dihalau, kami berikan kau tempat tinggal. Ya Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan tak ada siapa bantu engkau, kami bantu. Ya Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan kau tak ada apa-apa, kami berikan bantuan kepada engkau. Ya Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan engkau didustakan oleh orang-orang Mekah, kami benarkan engkau. Nabi kata, kalau kamu nak sebut perkataan ni wahai Ansar, kamu boleh sebut, kamu cakap betul. Orang lain pun kata kamu cakap betul. Bima tujibuni ya ma'asyaral Ansar. Kenapa tak jawab? Nabi kata. Ansar kata, kami nak jawab apa ya Rasulullah? Bima nujibuka ya Rasulullah, kami nak jawab apa? Allah dan Rasulnya lebih memberikan kurniaan berbanding kami. Maka Nabi SAW akhirnya sebut satu perkataan yang boleh menjelaskan hadis ni. Nabi kata, ama tardaun ayyarji'an nas ila rihalihim bisyat wal ba'ir wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang Ansar, kamu tak suka ketika mana orang lain balik ke kampung mereka bawa kambing, bawa unta, sedangkan kamu balik ke negeri kamu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu tak suka? Orang lain memang dapat harta, tapi dia pun tak dapat Nabi. Yang di Mekah balik ke Mekah, yang di Taif balik ke Taif, dapatlah kambing, unta bawa balik. Orang Ansar tak dapat yang tu, tapi dia dapat sesuatu yang lebih berharga daripada itu, iaitulah Rasulullah SAW. Maka baru orang sedar kelebihan mereka, baru sedar, kita lagi banyak kelebihan. Maka sebab itu Nabi SAW kata, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah tidak kerana aku mengharapkan pahala hijrah ni, aku dah jadi orang Ansar dah. Sebab pahala hijrah tu besar. Nabi SAW nak pahala hijrah tu. Maka Nabi kata, kalau tak kerana hijrah ni, aku dah jadi orang Ansar dah. Tidak ada seorang Ansar melalui satu jalan, orang lain lalu ikut jalan lain, aku akan lalu jalan Ansar. Kalau dua-dua tu boleh bawa jalan yang sama, aku akan pilih jalan Ansar. Allahumma arhamil Ansar wa abna'al Ansar wa abna'a abna'il Ansar. Ya Allah, sayanglah orang-orang Ansar, anak-anak Ansar dan cucu orang-orang Ansar. Jadi ni boleh jelaskan maksudnya bila Nabi SAW tak beri pemberian pada satu orang, pemberian dunia, bukan bermakna Nabi tak sayang kat dia, tapi berkemungkinan Nabi SAW tengok dia ni jenis tak perlukan pun pemberian ni. Nabi sayang kat dia dan Nabi yakin dia akan kekal beriman dalam apa keadaan sekalipun. Sebab tu pemberian dunia ni tak menunjukkan kemuliaan pun.
Sama juga Allah bab kaya tak kaya ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk menung seorang-seorang, bila aku nak jadi kaya? Mana orang lain kaya dah, aku tak kaya-kaya lagi. Kaya tak kaya ni ujian. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan kaya, seronoklah juga, tapi ujian lah. Tengok lepas ke tak lepas ujian. Ada orang tak kaya, miskin, ujian tentang miskin pula kan. Kedua-duanya ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi pemberian ni tak menunjukkan, tak semestinya menunjukkan kemuliaan. Kerana berkemungkinan Nabi lebih yakin dengan keislaman dia. Maka saya sebut di situ, Al-Bukhari menjelaskan lafaz Islam pada hakikat syar'iyah membawa maksud agama yang benar. Jadi kalau orang tanya kita, awak agama apa? Saya Islam, Muslim. Muslim ni makna dia apa? Agama yang betul lah, agama yang benar. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Manakala pada hakikat lughawiyah, hakikat bahasa, ia membawa erti menyerah dan tunduk serta patuh. Bila kita kata Islam, berasal daripada perkataan aslam. Aslam maksudnya submit to God, submission, menyerahkan diri kan? Aslamtu ilaika nafsi, aku menyerahkan diriku kepadamu kan, dalam doa sebelum tidur kan, aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu, aku pindahkan belakangku kepadamu wahai Tuhan. Aslam tu daripada perkataan Islam, menyerahkan, itu dari sudut bahasa. Sebelum meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam. Ada beza pula. Bila kita kata Islam tu agama yang betul, siapa kira masuk Islam dah ikut jalan yang betul lah. Tiba-tiba ayat Quran dia bezakan, iman ada makna, Islam ada makna. Memang benda ni tuan-tuan, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata Islam dengan iman ni sama, Muslim dengan mukmin sama bagi mereka. Tetapi kalau tengok ayat ni nampak macam beza. Sebab orang Arab Badui kata amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kamu belum beriman, tetapi sebut kamu telah Islam. Ataupun sebut kami telah Islam. Maksudnya Islam ni belum tentu beriman. Jadi mana satu yang betul? Sama ke tak sama? Kalau tengok dalam hadis Jibril, nampak macam tak sama. Hadis Jibril yang dia datang jumpa Nabi SAW, hadis Umar bin Khattab, dia datang dekat Nabi SAW. Umar kata, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami sedang duduk, minggu lepas saya baca hadis, duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala alaina rajulun shadidu bayadhi siyab, tiba-tiba datang seorang lelaki pakai baju putih sungguh, shadidu sawadi sya'ar, rambut hitam sungguh, la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad, tak ada pun nampak kesan musafir dekat rambut dia ataupun badan dia ataupun baju dia, tapi tak ada siapa pun yang kenal dia. Nak kata dia orang Madinah, tak ada siapa kenal. Nak kata dia musafir, kesan dekat rambut tak ada debu, dekat baju pun tak ada kotor. Sebab zaman dulu bila nak musafir ikut padang pasir kan, at least mesti rambut ada lekat debu, mesti lekat. Sebab debu padang pasir ni debu halus, dia mesti lekat. Dan baju mesti ada debu. Kalau naik unta lagilah, naik unta kan mesti naik, mesti kotor baju, terkena badan unta. Tapi tak ada siapa kenal dia. Nak kata dia orang Madinah, tak ada siapa kenal. Nak kata dia musafir, kesan musafir pun tak ada.
Lepas tu dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia pun menyandarkan dua lututnya pada lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Lepas tu Jibril pun meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Muhammad, bagi tahu saya tentang iman. Nabi pun jawab. Lepas tu dia kata sadaqta. Betul. Umar kata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terkejut dengan dia ni. Dia tanya Nabi, lepas tu dia kata Nabi betul. Wah, ini lagi hebat pada Nabi ni kan. Macam dia pula cikgu Nabi, sahabat tak tahu yang tu Jibril. Kan? Lepas tu dia kata akhbirni wa akhbirni 'anil Islam. Bagi tahu saya tentang Islam. Nabi SAW menjawab. Dua soalan ni nak menunjukkan ada beza di antara iman dan Islam. Jadi kalau tuan-tuan, orang tanya tuan-tuan, mukmin ke Muslim? Nampak macam sama pula. Maka sebab itu, satu lagi pandangan kata, iman dan Islam ni, kalau disebutkan secara berasingan, ia memberi makna yang sama. Iman itulah Islam, Islam itulah iman. Tapi kalau disebut berasingan, iman, Islam masuk sekali. Islam, iman masuk sekali. Tapi kalau disebut sama dalam satu ayat, iman dan Islam, maka kedua-duanya merujuk kepada makna yang berbeza lah. Iaitu iman, kecenderungan ataupun kita kata kepercayaan dalam jiwa yang diterjemahkan dengan amal. Manakala Islam itu amalan zahir untuk menguatkan iman yang ada di dalam. Okey, tengok. Ini memberikan isyarat bahawa Al-Bukhari mahu pembaca memahami makna iman dan Islam pada hakikat syar'iyah. Oleh kerana itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Sa'ad apabila Sa'ad mengatakan lelaki itu mukmin. Nabi jawab apa? Atau dia Muslim. Ini kerana mukmin pada hakikat syarak merupakan seseorang yang jiwanya teguh beriman. Dan ini tak boleh kita tahu melainkan dengan wahyu. Tuan-tuan tahu iman saya banyak mana? Tuan-tuan tak tahu. Orang mengaku depan kita, dia kata dia beriman. Kita boleh cek betul ke tidak? Tak boleh cek. Sebab itu Nabi SAW berurusan dengan orang munafik seperti mana mereka beriman. Nabi berurusan dengan orang munafik ni seperti mana mereka beriman. Duduk dekat Madinah, Nabi tak bunuh orang munafik. Sebab Nabi tahu dia munafik dengan wahyu. Kalau tak ada wahyu, Nabi tak tahu. Dan kita tidak ada ruang untuk tahu tanpa ada wahyu. Dan bila Nabi SAW wafat, kita tak tahu, melainkan dia bagi tahu. Kan? Jadi bila seorang lelaki, bila Sa'ad tengok seorang lelaki ni, Sa'ad kata aku tengok dia beriman. Nabi SAW nak ajar Sa'ad, atau Muslim saja, kamu jangan kata dia mukmin confirm, kerana mukmin yang betul-betul mukmin hanya diketahui oleh Allah. Kamu sebut Muslim kerana zahirnya dia Muslim, batin dia kamu tak tahu. Sebab tu saya kata kat situ, ini tidak akan diketahui oleh orang ramai tanpa wahyu, kerana iman itu berkaitan dengan jiwa nurani. Namun Islam merupakan seseorang yang menzahirkan Islam pada anggota zahirnya, maka dia dikira Muslim. Seseorang yang zahirnya mengamalkan ajaran Islam, mengucap dua kalimah syahadah, salat pada kita, salat sama-sama kita kata dia Muslim tak? Dia Muslim. Mukmin sungguh ke dia? InsyaAllah, mudah-mudahan dia mukmin. Tapi hakikat sebenar kembali kepada Allah. Maka sebab itu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ila Allah. Kama qala, Nabi SAW kata apa?
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat. Jika mereka lakukan perkara ini, mereka telah menyelamatkan darah dan nyawa mereka. Mereka menyelamatkan darah dan juga harta mereka. Wa hisabuhum ilallah, dan perhitungan sebenar bagi mereka kepada Allah. Kita nampak dia ucap, kita kata dia Muslim, kerana kita tak tahu apa yang dia sembunyikan. Kan? Nabi kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia ni. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Bukan Nabi ni anjur keganasan tak. Uqatilan nas, uqatil, muqatalah. Nabi guna perkataan uqatil. Nabi tak guna perkataan aqtul. Nabi tak kata umirtu an aqtulan nas. Nabi tak kata aku disuruh untuk bunuh manusia. Tak. Kalau Nabi guna perkataan tu, siapa yang bukan Islam boleh dibunuh, walaupun dia tak perangi Islam. Nabi kata umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari dia menghuraikan, dia kata uqatil dia berasal daripada perkataan qatala yuqatilu muqatalatan wa qitala. Dia mesti ada musyarakah. Musyarakah ni mesti ada dua pihak. Memerangi manusia, Nabi perang dengan manusia bila orang tu perang Nabi. Bahkan kita tengok dakwah Islam 13 tahun kat Mekah, Nabi tak mulakan keganasan. Nabi tak balas pun. Nabi tak lancarkan perang pun dekat Mekah 13 tahun. Kena lanyak tak? Kena lanyak. Kena seksa tak? Kena seksa. Tapi Nabi buat apa? Nabi dan para sahabat sabar. Cuma bila sampai ke Madinah dah ada negara, Nabi pertahankan negara Islam Madinah. Nabi tak perang. Bila yang Nabi perang ni? Bila mana orang-orang Quraisy memulakan serangan di Mekah. Dan dengan Rom Nabi perang sebab apa? Dengan Rom Nabi perang dengan Rom sebab Rom bunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Harith Al-Azdi. Maka berlakulah peperangan Mu'tah. Nampak? Islam tu bermula dengan dakwah, bukan mula dengan angkat pedang terus. Bahkan kita dengan konsisten mengatakan, sesiapa yang memaksa orang lain masuk agama Islam dengan kekerasan, dan orang tu masuk Islam sebab takut, bukan sebab dia beriman, sah dah Islam dia? Sah dah iman dia? Tak sah. Kerana iman ni 100% percaya. Cuma itulah, kita doa lah tuan-tuan, 3 anak kecil yang telah dididik dengan cara Islam ni, yang duk kacau sekarang ni kan, kita doa lah tuan-tuan supaya mereka ini kekal di dalam agama Islam. Bila kita tengok tuntutan demi tuntutan yang diberikan oleh orang bukan Islam ni, nampak macam menggusarkan kita sebagai orang Islam. Kita kena doa banyak-banyak tuan-tuan, mudah-mudahan 3 anak ni kekal dalam agama Islam. Sebab saya pun ada sembang dengan Datuk Mufti, dan Datuk Mufti pun sebut budak-budak ni bagus, dididik dengan cara yang bagus, siap hafal surah Quran, surah Waqiah dah hafal lah, pakai tudung elok. Kita sedih lah kalau mereka dipaksa untuk kembali kepada agama sebelum daripada mereka menerima Islam. Kerana mereka pun kalau ikut dalam interview tu memang nampak nak kepada agama Islam, kerana memang dididik oleh orang Islam kan. Tapi yang sedihnya ada juga orang Islam, saya ingat siapa yang share, Sobri apa share, ada komen dekat Facebook, dia kata alah lantaklah 3 orang, kalau dia orang ni pergi tak kurang pun Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun pening dengan orang macam ni kan. Nak maki orang kesian, tapi tak maki minta minta maki kan. Tapi kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan astaghfirullahalazim. Janganlah ada ayat-ayat seperti ini keluar daripada orang Islam. Macam mana pun
kita kena bertahankan. Kerana bila mana dia mengucap dua kalimah syahadah, dia saudara kita lah, saudara se-Islam kan. Kena ingat balik kisah Mu'tasim kan, dengan seorang perempuan yang menyeru kepada Mu'tasim. Keluar tentera begitu ramai hanya semata-mata kerana nak memelihara maruah seorang muslimah. Kita kena bersolidariti lah. Tapi ada juga sebahagian, saya kadang-kadang pening, tak reti orang Islam ni, dia tak reti letak prioriti. Saya post, saya kata kita kena bersolidariti, dia duk balon saya isu Wahabi. Komen kat bawah tu macam-macam duk kutuk. Saya kata tunggulah kejap, kita pertahan dulu akidah budak ni, lepas tu kita gaduh balik. Tapi dia orang tak boleh kan, otak dia orang tu je, Wahabi. Saya ingat kalau kucing tak makan kat rumah pun Wahabi juga yang salah. Baik. Jika dia hanya menzahirkan Islam kerana takut dibunuh, maka pada hakikat syar'iyah Islamnya tidak akan menyelamatkannya daripada azab. Maksud kalau katalah dia ni tunjuk dia macam Muslim tapi jiwanya tak beriman, dia bukan Muslim pada hakikat syar'i. Dia hanya Muslim pada bahasa sebab dia menzahirkan dia Islam, tapi sebenarnya dia tak Islam pun. Maka hadis ni menjelaskan makna bahasa dan juga makna syar'i. Makna syar'i tak ada siapa yang tahu melainkan hanya Allah. Yang kita berurusan dengan manusia, kita berurusan apa yang ditunjuk pada kita, yang zahirnya. Zahirnya nampak dia menzahirkan hukum hakam Islam, dia amalkan, dia mengucap depan kita, dia Muslim. Perhitungannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan ini, gelaran Muslim yang diberikan kepadanya hanya makna pada bahasa, iaitu orang yang tunduk dan menyerah kerana takut. Maka ayat Al-Quran tadi menjelaskan perbezaan antara makna bahasa dan syar'i bagi perkataan iman dan Islam. Baik. Yang ketiga, mentafsirkan, faedah yang ketiga, mentafsirkan lafaz hadis yang mujmal berdasarkan Al-Quran. Okey, kita bagi laluan pada azan dulu. Baik. Menafsirkan lafaz hadis yang mujmal berdasarkan Al-Quran. Kadang-kadang dalam hadis ada perkataan yang tak jelas makna. Ada perkataan tu dari sudut bahasa jelas, tapi dia merujuk kepada makna apa? Tak spesifik. Maka bila kita nak spesifikkan maknanya, kita boleh jadi kena rujuk Quran. Sebagai contoh, hadis ni panjang tuan-tuan, tapi tak apalah, kita baca sikit-sikit. Baik. Anna Rasulullah SAW utiya bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha nahsyah. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW diberikan sepotong daging. Nabi diberi sepotong daging, diangkat kepada Nabi bahagian betis. Sebab Nabi SAW suka bahagian betis, dan Nabi SAW gigitlah. Nabi gigit betis tu. Summa qal ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Nabi kata, aku penghulu bagi manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dhalik? Kamu tahu tak kenapa perkara itu berlaku? Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpunkan manusia di satu kawasan yang lapang, itu padang mahsyar. Yusmi'uhumud da'i, yang mana kawasan tu penyeru boleh mendengarkan mereka semua. Wa yanfudhuhumul basar, penglihatan pun boleh melihat mereka semua. Wa tadnu syams, matahari dekat dengan mereka. Fayablughun nasa minal ghammi wal karb ma la yutiqun wa la yahtamilun, dan telah sampai kepada manusia kegelisahan dan kesusahan yang mana mereka tak mampu lagi untuk menahan kesusahan itu dan tak mampu lagi untuk tanggung. Fayaqulun nas, manusia pun berkata, ala tarawna ma qad balagakum, adakah kamu tidak melihat apa yang telah sampai pada kamu? Ala tanzuruna ma yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kamu ingin cari, tidakkah kamu ingin melihat kepada siapa yang boleh memberikan syafaat kepada kamu?
Saya syafaat untuk kamu kepada Tuhanmu. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'd, maka sebahagian manusia berkata kepada sebahagian yang lain, alaikum bi Adam, kamu kena pergi jumpa Adam. Fayatuna Adam alaihi salam fayaquluna lahu, mereka pun bertemu dengan Adam, mereka pergi jumpa Adam, mereka kata kepada Adam, anta abul bashar, kamu ayah kepada manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah Ta'ala cipta kamu dengan tangannya. Tuan-tuan jangan duk bayang tangan Tuhan macam mana, tak sama dengan tangan makhluk lah, ya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah Ta'ala tiupkan pada engkau daripada ruh yang Allah Ta'ala cipta. Wa amaral malaikata fasajadulak, dan Allah Ta'ala mengarahkan malaikat lalu mereka sujud kepada kamu wahai Adam. Sujud hormat, bukan sujud ibadah, ya? Ishfa' lana ila rabbik, ya Adam, tolonglah minta syafaat untuk kami pada Tuhan. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kamu melihat keadaan kami sekarang? Ala tara ila ma qad balagana, adakah kamu tidak melihat apa yang telah sampai pada kami? Fayaqulu Adam kata, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadba lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Nabi Adam kata, sesungguhnya Tuhanku hari ini murka dengan satu murka yang dia tak pernah murka sebelum ini sepertinya, dan dia tak pernah murka selepas ini sepertinya. Wa innahu qad nahani 'ani syajarah fa'asaitu, sesungguhnya Tuhanku pernah melarang aku daripada pokok, tetapi aku ingkar, aku pergi juga, ya? Nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Maksud Adam kata, aku kena fikir pasal diri aku, tak bolehlah bagi syafaat. Izhabu ila ghairi, pergi kepada orang lain. Izhabu ila Nuh, Adam kata, pergi jumpa Nuh lah. Pergi jumpa Nuh. Fayatuna Nuhan fayaqulun ya Nuh innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ard. Mereka pun jumpa Nabi Nuh. Mereka kata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau rasul yang pertama kepada ahli-ahli dunia, kepada orang-orang bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, sesungguhnya Allah telah menamakan engkau sebagai hamba yang bersyukur. Ishfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada kami untuk kepada Tuhan. Ala tara ila ma nahnu fih, kamu tak nampak ke kami sekarang ni macam mana? Fayaqul, Adam kata, Nuh kata, inna rabbi azza wa jal qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Dia kata, sesungguhnya Tuhan aku qad ghadiba al-yawm ghadaba, Tuhanku marah, murka dengan satu murka yang dia tak pernah murka sebelum ni sepertinya, dan selepas ini pun tak pernah murka sepertinya. Wa innahu kanat li da'wah da'autuha ala qaumi, sesungguhnya dulu aku ada satu doa, tapi aku dah doa untuk kaumku. Maksud Nuh kata, kalau nak minta syafaat ni rasa macam tak sesuai, sebab aku dah minta kat Tuhan dulu. Minta apa? Hadis tak beritahu. Hadis tak beritahu, Dia kata, aku tak minta Allah Ta'ala doa, aku doa pada Allah supaya Allah ni berikan sesuatu yang buruk kepada kaumku. Tapi hadis tak beritahu apa dia. Kita baca lagi. Nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi, pergi ke jumpa orang lain. Idhabu ila Ibrahim, pergi jumpa Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, mereka pun datang jumpa Ibrahim. Fayaqulun ya Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard, wahai Ibrahim, engkau ni Nabi Allah dan Khalilullah, kekasih Allah, daripada kalangan ahli dunia. Ishfa' lana ila rabbik, minta syafaatlah untuk kami kepada Tuhan. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kamu lihat apa yang kami sedang berada di dalamnya ini? Fayaqulu lahum, Ibrahim kata, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Tuhan ni telah, Tuhan aku
murka pada hari ini dengan satu murka yang dia tak pernah murka sepertinya sebelum ini dan takkan murka sepertinya selepas daripada ini. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadhibat. Aku telah menipu dengan 3 tipuan, kata Ibrahim. Sebenarnya bukan tipu, helah. Tauriah yang Nabi Ibrahim pergi pecahkan berhala tu kan. Lepas tu bila orang tanya, dia kata yang besar tu yang buat. Sebenarnya yang besar tu yang buat. Sebagian ulama kata maksudnya Nabi Ibrahim tak tipu. Yang besar tu bukan merujuk pada patung tu. Yang besar tu merujuk pada dia punya jari ni. Sebab dia kan pakai kapak. Kapak kalau tak ada yang besar ni mana boleh mukul. Ada yang kata gitu, ada yang kata tak, yang besar tu lah penyebab. Sebab tengok yang besar, geram yang kecil. Dia pukul yang kecil. Yang kedua, Nabi Ibrahim bila diajak untuk pergi sembah berhala, dia kata inni saqim, aku sakit. Jadi kaum dia ingat dia sakit jasad, tapi sebenarnya dia sakit hati dengan apa yang dilakukan. Lepas tu dengan Sarah lah, bila mana nak berjumpa dengan Maharaja Mesir pada ketika itu, dia kata kalau dia tanya, kau sebut aku ni saudara lelakimu, kan, saudara lelaki kamu. Sebenarnya saudara lelaki se-Islam. So dia kata aku dah guna peruntukan ni, 3 peruntukan ni aku dah guna. Jadi rasa nak minta syafaat untuk manusia ni aku tak berapa layak lagi. Okey. Nafsi idhabu ila ghairi. Diriku, pergi jumpa orang lain. Idhabu ila Musa fayatuna Musa, pergi jumpa Musa. Maka mereka pun pergi jumpa Musa. Fayaqulun ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi 'ala nas. Wahai Musa, engkau Rasulullah, Allah Ta'ala lebihkan kau dengan risalahnya, dan Allah Ta'ala lebihkan kau apabila Allah Ta'ala berbicara dengan kau berbanding manusia yang lain. Ishfa' lana ila rabbik, minta syafaat untuk kami kepada Tuhan. Ala tara ila ma nahnu fi, kamu tak tengok ke keadaan kami sekarang ni? Fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban la yaghdab. Perkataan yang sama, Tuhan murka dengan satu murka yang mana sebelum ni Tuhan tak pernah murka sepertinya, dan Tuhan tak akan murka selepas daripada ini sepertinya. Kemudian Nabi Musa pun sebut wa inni qad qataltu nafsa lam umar biqatliha, aku dah bunuh satu nyawa yang aku tak disuruh untuk bunuh. Nafsi diriku, idhabu ila ghairi, pergi jumpa orang lain lah. Idhabu ila Isa ibni Maryam, mereka pun pergi jumpa Nabi Isa. Bila jumpa Nabi Isa, dia kata ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Wahai Isa, engkau ni Rasulullah dan engkau adalah kalimah Allah yang Allah Ta'ala campakkan kepada Maryam. Maksudnya Nabi Isa ni lahir bukan dengan perhubungan kahwin lah. Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu maksud kalimah Allah tu. Allah Ta'ala arahkan, Allah Ta'ala orang kata apa, sebutkan kun fayakun, ya? Wa ruhun minhu, dan roh yang Allah Ta'ala cipta. Nabi Isa ni ada keistimewaan. Wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya, dan engkau boleh bercakap dengan manusia waktu engkau masih lagi di dalam pangkuan, masih dalam buayan. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Berilah, mintalah untuk kami ni syafaat pada Tuhan. Takkah kamu lihat kami, keadaan kami? Isa kata perkataan yang sama. Kemudian Isa kata, pergilah jumpa kepada orang selainku, pergi jumpa Muhammad. Tapi lah banyak-banyak Nabi Isa tak sebut sebab. Nabi Adam sebut, kenapa dia tak mau? Dia kata Allah Ta'ala larang aku pergi kat pokok tu, aku pergi, kan? Lepas tu Nabi Nuh kata aku tak mampu, aku tak boleh, sebab aku ada satu doa yang aku doa pada Tuhan, untuk Tuhan ambil tindakan pada kaumku, tak boleh. Pergi jumpa Ibrahim pun kata tak boleh, aku dah guna 3 peruntukan selindung tu. Jumpa Nabi Musa pun kata tak boleh, sebab aku ada kesilapan, aku pergi bunuh orang tak sengaja. Jumpa Nabi Isa dia kata tak, aku tak boleh sebab apa? Tak tahu. Dah kalau tak ada kesilapan, tak ada kekurangan, Nabi Isa tolong lah.
Tapi Nabi Isa kata aku tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bagi satu isyarat kepada penyembah Nabi Isa. Isa tak boleh tolong pun kalau Tuhan tak izin. Mereka hari ni duk seru Jesus, Jesus kan. Pada akidah Islam, Nabi Isa Nabi, bukan anak Tuhan. Di hari akhirat nanti, Nabi Isa pun tak mampu untuk beri syafaat, melainkan jika Allah Ta'ala izinkan. Dan ya Allah Ta'ala tak izin, dia kata aku tak boleh. Nafsi, nafsi. Pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa kata. Maka mereka pun pergi jumpa Nabi Muhammad. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatimul anbiya. Wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan penutup segala nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Isfa' lana ila rabbik. Beri syafaat, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhan. Maka Nabi SAW pun pergi mintalah. Nabi pun beredar pergi ke bawah arash, dan aku pun jatuh dalam keadaan sujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah Ta'ala ilhamkan kepadaku daripada pujian dan kebaikan dan keindahan pujian kepada Allah. Allah Ta'ala beri kat Nabi, Nabi puji Allah, yang mana Allah Ta'ala tak bagi ilham tu pada orang lain. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, tanya, engkau akan diberi. Minta, engkau akan diberi. Washfa' tushaffa', minta syafaat, engkau akan diberi syafaat. Fa arfa'u ra'si, Nabi pun angkat. Dan akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya. So, hadis ni panjang lah. Saya baca laju sikit sebab kita masa tak cukup. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang doa Nabi Nuh. Tapi dalam hadis ni tak perinci kan doa apa. Dan kalau nak faham doa Nabi Nuh tu, kena rujuk pada Quran. Quran cerita. Tuan-tuan tengok muka surat 16. Saya kata di situ, jika diperhatikan pada lafaz Nabi Nuh ketika manusia meminta syafaat daripadanya, baginda berkata, dulu aku mempunyai satu doa yang aku pernah doa keburukan untuk kaumku. Hadis ni tidak memperincikan apakah doa tersebut. Seseorang yang ingin mengetahui doa Nabi Nuh untuk keburukan kaumnya perlu melihat kepada Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Nuh. Allah Ta'ala kata, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kata Nabi Nuh, dia doa pada Tuhan, wahai Tuhan, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada kalangan orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada umat kaum Nabi Nuh yang tak mau beriman dengan dia ni bencana banjir, sehingga yang ikut Nabi Nuh saja yang selamat. Sebab tu Nabi Nuh kata, aku tak mampu pergi minta kat Nabi lain. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ataupun yang meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan membaca ayat Al-Quran ini, jelas menunjukkan kepada kita Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah supaya kaum baginda yang kafir diambil tindakan. Al-Quran memperincikan perkara mujmal dalam hadis. Dengan kata lain, ini merupakan contoh penjelasan makna hadis dengan Al-Quran. Kita tengok Quran lah, baru faham. Kalau tak, kita tak faham. So tak boleh faham hadis berasingan daripada Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi jika ada kesempatan yang lain. Baik tuan-tuan, ni ada soalan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ni soalan daripada Zoom. Saya nak tanya berkaitan hadis muzik. Bagaimana cara kita nak faham metodologi yang digariskan oleh para ulama? Adakah hadis tersebut merujuk kepada hukum umum atau khusus? Dan adakah benar berlaku ijma' dalam pengharamannya? Tuan-tuan dengar muzik? Muzik ni, majoriti ulama mengatakan ia haram, kecuali gendang. Selain daripada tu, seruling ke, gitar ke, haram. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan akan ada satu kaum daripada kalangan umatku yang akan menganggap halal, yastahilluna hira wal harir wal ma'azif. Hira menghalalkan perbuatan zina dan menghalalkan sutera bagi lelaki, dan juga menghalalkan muzik. Kemudian Nabi SAW sebutlah Allah Ta'ala akan binasakan mereka dengan menjadikan mereka ni khanazir wal qiradah. Al qiradah wal khanazir, akan jadikan diorang ni jadi beruk dan juga jadi babi di akhir zaman nanti. Jadi majoriti ulama kata muzik ni haram, kecuali gendang, kerana gendang ni ada pengecualian. Tapi ada minoriti ulama, antaranya Ibn Hazmin, dan ada seorang tabi'in, saya lupa nama dia, dia menganggap muzik ini secara dasarnya tidak dilarang. Tak dilarang. Yang dilarang itu adalah apabila muzik itu diiringi dengan arak dan juga pelacuran. Sebab zaman dulu mereka ni dok faham hadis tu dia ada latar belakang dia ada latar suasana yang melingkari hadis tu. Kita akan masuk bab tu nanti. Laju sangat yang tanya ni pun. Tak apa, baguslah tu, dia minat kan. Ada latar yang mengelilingi dia ataupun melingkari hadis tu. Sebab zaman dulu kalau dengar muzik, dia mesti bawa mari dengan arak, mesti bawa mari dengan pelacur. Zaman dulu. So mereka kata hadis yang jelas-jelas mengharamkan muzik tak sahih. Yang ada sahih tapi tak jelas. Sebab tu kata imma sarih ghairu sahih wa imma ghairu sahih wa imma sahih wa ghairu sarih. Hadis bab muzik ni, minoriti ulama kata, hadis bab muzik ni sama ada ia jelas tapi tak sahih ataupun sahih tapi tak jelas. Maka sebab itu mereka takwilkan. Mereka kata selagi mana muzik tu tak membawa kepada arak, tak membawa kepada zina, tak bawa kepada maksiat, tak bawa kepada syahwat, dibenarkan. Itu dua pandangan lah. So pandangan yang kata haram itu, mereka berpegang kepada zahir hadis secara mutlak, manakala golongan minoriti mereka melihat dari sudut latar hadis, latar suasana zaman itu kan. Dr. Yusuf Al-Qardawi dia cenderung pada pendapat minoriti itulah, minoriti itu. Manakala ramai kat ulama-ulama kita dekat Saudi dia memang tak boleh lah, muzik ni haram. Jadi kalau tuan-tuan berpegang kepada mazhab majoriti, itu lebih selamat lah, lebih selamat. Pegang, saya tak mau dengar muzik ni ustaz, muzik ni tak mau dengar, lebih selamat. Tak ada siapa kata bahaya, memang selamat lah, tak mau dengar. Tapi kalau dia kata saya nak pegang pendapat minoriti ustaz, wallahu alam, saya juga cenderung pada pendapat minoriti. Betul ustaz ada ijma'? Ya, sebahagian ulama mendakwa ijma' dalam bab ni. Tetapi ada, saya ingat ada 5 siri. Ada seorang ulama daripada Saudi, nama dia Syekh Al-Sharif Hatim Al-Auni. Dia ada bahas bab ijma' ni dan dia berjaya buktikan khilaf telah berlaku di zaman salaf lagi. Di antara keharusan ataupun pengharaman muzik ni telah berlaku khilaf daripada awal. Maka ijma' itu tidak berlaku setelah dikaji dan disemak. Tapi saya tak nafikan dalam bab muzik ni ada yang kerah. Saya pun nanti video ni dipotong, habislah saya kenalah lagi. Tapi saya kena sebutlah, memang ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dalam bab ni lah, ya. Siapa nak ikut pendapat majoriti silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan doktor berkaitan dengan vaksin booster dari sudut kesan kepada penerima dan juga dari sudut kewajipan mengambil booster? Yang ni bukan tanya Dr. Rora, kena tanya Dr. KJ, Khairi Jamaluddin. Tanya Menteri Kesihatan yang tanya saya. Saya bukan doktor perubatan.
Tapi kalau tuan-tuan tanya saya dah ambil booster ke belum, saya dah ambil lah. Saya dah ambil booster dan memang kesan sampingan booster tu agak sedikit kuat lah bagi saya. Saya demam 2 hari kat lah. Jadi itu pengalaman diri saya. Jadi tuan-tuan konsultlah kepada doktor-doktor pakar yang tuan-tuan yakin. Kalau dia kata okey, tak bahaya, tengok keadaan diri pun okey, tuan-tuan ambil. Kalau rasa macam tak yakin, terpulang lah. Saya badan masing-masing kan. Saya tak boleh nak paksa lah. Kenapa ustaz ambil booster? Sebab saya nak pergi keluar negara masa tu. Saya nak pergi US. Ada seminar di US, ada jemputan seminar. Jadi saya nak pergi tu, kerajaan US syaratkan mesti ada booster. Saya pergi ambil lah. Minta ulas sekali berkenaan salafi sedikit. Salafi total. Salafi ya. Tuan-tuan, mudah cerita. Manusia ni dia bukan maksum. Ada salah, ada betul. Kita pun sama, ada salah, ada betul. Kita nak cari satu manusia yang perfect, langsung tak ada salah. Tuan-tuan tak payah kawan dengan diri sendiri pun, tuan-tuan tak payah kawan. Aku pun ada salah tak? Jadi bila kita ada salah dan silap, orang lain pun ada salah dan silap, kita kerjasama dalam perkara yang kita rasa bab ni aku dengan dia betul. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam hadis di akhir zaman nanti Nabi SAW kata, innakum satusalihuna Rum, kamu akan ada satu perjanjian dengan Rom, ala aduwil lakum, untuk lawan satu musuh kamu. Tapi akhirnya nanti kita akan perang jugalah dengan Rom, Eropah ni. Cuma sebelum kita perang dengan Eropah, Nabi kata akan berlaku perjanjian antara kita dengan dia, pergi perang atas satu musuh. Rom ni biasa Kristian lah, Eropah. Ini maksudnya dalam beberapa perkara, orang bukan Islam pun kita boleh sama dalam satu kepentingan. Takkanlah sesama Islam tak boleh. Dia isunya bila kita panggil beberapa tokoh-tokoh yang bukan aliran salafi diperleh. Hari Jumaat tu tuan tengok tak forum? Ke tuan-tuan tak tengok? Tapi view ramai tak, ada 8,000 kan? Sebab asalnya nak buat dialog, tapi tak jadi dialog kerana tak dapat respon daripada orang yang cabar saya tu. Tapi tak apalah, dia tak datang. Kita Zamri Binok kata kita teruskan doktor, sebab orang dah tunggu. Saya kata okey, terus lah. Dia kata nak panggil siapa pula? Kita dah cari dah asatizah kita, siapa yang sesuai. Masing-masing tak free. Lah kali kita kata ada seorang sahabat kita, tapi aliran yang berbeza, dia juga tak setuju dengan isu yang kita pun tak setuju ni. Dan kita panggil dia. Nama dia Ustaz Nodrus. Nodrus ni dia tak sama dari sudut, dia Asy'ariyah lah, dia bukan Salafi. Tapi akhlak bagus, lepas tu ada ilmu. Jadi kita panggil, kita layan dia elok-elok, kita berkawan dengan dia. Dalam forum tu pun dia menyatakan ketegasan nak lawan khurafat ni. Kita pun sama lawan khurafat. Kita pun sama lawan hadis palsu, dia pun sama lawan hadis palsu. So kita kerjasama tara tu je lah. 2-3 hari ni nampak kawan-kawan Salafi Ori duk sindir-sindir kita lah. Saya nampak jugalah ada beberapa kawan-kawan kita ni yang marah-marah. Dulu depa duk panggil kita pelih-pelih, geng pelih ni bukan Salafi Ori. Kita hot and spicy. Depa duk kata kita dulu bukan Ori. Depa duk kata kita ni geng-geng tajdid ni, Datuk Mufti ni Salafi Ikhwani lah, Oxfordi lah, pro sunat tu kat belakang, pro sunat, pro media tajdid tu. Macam-macam depa duk kata kat kita bukan Salafi Ori. So kita pun terimalah hakikat, aku bukan Salafi Ori, tapi aku sayang sunnah. Raja pemerintah negeri ni sayang sunnah, so kita pun sayang sunnah. Hang nak kata aku bukan Ori, terpulang. Tapi akidah kita ambil akidah daripada Hanabilah, akidah salafus salih. Sayang sunnah, kita sayang sunnah. Kita berbeza dari sudut approach. Depa tak mau kerjasama dengan siapa-siapa pun, silakan. Kita pun tak pernah nak bantah.
Tapi kalau nak kata kita menghancurkan agama hanya semata-mata kerana kita jemput, tak. Kita bincang isu bersama yang kita dengan dia sama-sama tentang, iaitu bab khurafat, bab hadis palsu, bab bid'ah. Tuan-tuan, ulama-ulama silam pun ada yang mazhab Asy'ari. Takkan kita nak buang kitab dia? Ada ulama-ulama dulu mazhab Asy'ari, takkan kita nak buang kitab dia? Cuma kita kata dalam isu ni kita nampak ulama silam sendiri berbeza, kita ambil mana yang bermanfaat. Ada ulama bermazhab Hanabilah dari sudut akidah, Hanbali, Salafi. Ada yang bermazhab Asy'ari. Kita setuju dengan Hanbali, tapi kita mengambil manfaat daripada sahabat-sahabat dan saudara se-Islam kita daripada mazhab yang berbeza. Inilah yang kita nak bawa keterbukaan. Kita mengambil manfaat. Nabi SAW tak pakai cincin pada awal. Bila Nabi jadi pemerintah, Nabi tulis surat nak kena cop, baru Nabi tahu rupanya kalau surat tak cop pakai cincin, maharaja luar tak baca, maka Nabi SAW ambil cincin, kan? Menunjukkan keterbukaan Nabi dalam mengambil ilmu daripada luar tu ada juga dalam bab keduniaan ni. Kita pun sama jugalah, kita belajar daripada orang yang berbeza, kita kerjasama. Sampai bila nak musuh ni? Dia orang pun Muslim juga, ada ilmu juga. Jadi saya dalam bab ni, saya agak sedikit kecewa dengan sahabat-sahabat kita, kan? Saya kecewa lah dengan dia orang kerana isu ni. Tapi tak apalah, orang kata sebab kita pun daripada awal bukan Salafi yang ori, patutnya hampa tak boleh bising lah. Kami memang bukan Salafi ori. Salafi ori macam apa lah, terus kalahkan cara. Kami buat cara kami lah, kan? Kita buat cara kita kerjasama dengan siapa saja. Nak turun dialog, kita turun. Nak turun debat, insya-Allah kalau tajuk sesuai kita turun. Cuma saya nak pesan satu lah, kawan-kawan kita ni jangan terlebih sangat nak troll orang ni. Iyalah betul lah dia ustaz berkenaan dia cabar saya terima, lepas tu dia tak datang, kan? Tapi jangan lebih-lebih sangat, jangan seronok lebih sangat. Sebab dalam bab turun dialog tak turun dialog ni, bukan semua, saya pun sama, bukan semua saya layan. Ada orang duk jemput, duk ajak, saya tak layan. Sebab saya kata macam tajuk tak sesuai, tak rasa tak larat nak layan, tak pada nak layan dia ni. So ikut orang cabar tu ramai. Tapi bila saya layan, bila dia tarik diri tu, kita pelik lah sikit, kan? Cuma jangan terus lebih-lebih. Sebab kesediaan nak turun tak turun ni taklah menunjukkan berani ataupun tidak secara hakikinya. Bergantung kepada kesediaan, bergantung pada masa. Tuan-tuan, debat ni letih, kan? Tuan-tuan tengok show bila ada debat je 20,000 view, memang sonok. Sebab apa? Makan popcorn je. Tapi dia punya persediaan tu susah. Dia punya persediaan tu letih, penat. Siapa yang pernah turun debat dia tahu, kan? Kita nak susun hujah, masa yang singkat, kita kena susun hujah yang penting, yang mana tak penting kita kena tinggalkan dulu. Bila ada masa baru kita ambil. So semua tu memerlukan kepada effort dan usaha. So bagi saya, itulah saya punya pendirian. Kita boleh berbeza dalam masalah ni. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Okey? Di sini ada soalan? Ya, yeah. Last. Okey, kalau keburukan tu berlaku pada orang lain, boleh tak kita doa pada orang yang buat keburukan pada orang lain? Kalau kita nampak kezaliman berlaku, tapi kezaliman tu tak berlaku kat kita, kezaliman tu berlaku kat orang lain, Nabi ada baca kunut nazilah, kan? Keburukan tu berlaku kat Nabi ke kat sahabat Nabi? Kat sahabat Nabi, kan? Boleh tak? Kita buat kunut nazilah untuk sahabat kita di Palestin, keburukan tu tak berlaku kat kita, berlaku kat kawan kita Palestin. Maksudnya boleh kita doakan kalau betul-betul memang berlaku kezaliman lah. Kalau betul-betul memang berlaku kezaliman, kita boleh doakan walaupun kezaliman tu tak kena pada kita. Cuma kita kata, ya Allah, ambillah tindakan kepada orang yang zalim, kan? Kalau dia ni zalim, ya Allah ambil tindakan pada dia. So kita guna ayat yang berlapik sikit lah. Kalau betul dia zalim, sebab itu saat pun doa macam tu, ya Allah, kalau dia ni tak bangun melainkan kerana riak dan nak menunjuk-nunjuk pada manusia, maka panjangkan umurnya
dedahkannya pada fitan, apa ni, panjangkan kefakirannya, jadikan dia miskin, dan dedahkan dia dengan bencana. Itu doa Sa'ad pada lelaki yang fitnah dia. Okey, tapi apa ni, Sa'ad dia bagi satu ayat yang macam berhati-hati sikit. Kalau betul dia ni riak, bangun tu cakap tu kerana nak menunjuk-nunjuk pada orang yang dia berani, yang dia boleh lawan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam. So kita pun kalau boleh, kalau nak berdoa, guna ayat yang macam tu lah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak tuan-tuan pada semua yang hadir pada malam ini di masjid ini, di Facebook dan juga di Zoom. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih pada AJK Masjid, pada Global Ihsan. Global Ihsan pun banyak agak membantu umat dalam isu-isu kemanusiaan, ya, kepada Dr. Azmi, Kak Jini, Ustaz Reza, semua tu mereka memang all out buat kerja kemanusiaan. Kita bantu mereka, kita sokong